أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 7, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan baginya, bagi kudrah 7 ta'alluq. Dan erti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan, menuntut yang lebih atas berdiri sifat dengan zat. Dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini, kerana ia ta'alluq daripada bicara yang dalam. Bicara yang dalam. Bicara yang dipanggil ghamid. Bicara yang dalam daripada ilmu ini, yakni ilmu tauhid. Bicara yang dalam. Bicara yang kita panggil bicara yang payah, yang rumit dalam ilmu tauhid, yang mana tak wajib belajar atas jalan fardu ain, tetapi wajib juga belajar atas jalan fardu kifayah. Mana kalau belajar boleh pahala fardu sebab fardu, tetapi kalau tak belajar tak berdosa kalau ada orang lain belajar. Tapi belajar ta'alluq ni kata tidak wajib atas jalan fardu ain, tetapi wajib atas jalan fardu kifayah. Pembicaraan ta'alluq ni pembicaraan yang dalam, payah, yang halus dalam ilmu tauhid, yang mana tak wajib sebagai wajib aini. Walaupun kita tak wajib belajar bab ta'alluq, tetapi kita wajib memahami apabila kita mengaji sifat, walaupun kita mungkin tak boleh nak beza antara mana sifat mana ta'alluq, tapi kita, sebab contohnya kita pegang qada dan qadar tu, pegang ta'alluq tu. Pegang qada, Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan. Telah menentu tu ta'alluq. Iradah sifat. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala pada sedia kala. Menentu tu ta'alluq. Kemudian Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan segala-gala. Tu ta'alluq tu menjadi tu. Hak kata tak wajib fardhu ain belajar ta'alluq ni, pecahan-pecahan itulah semua tu.
ada suluhi, ada tanjizi, ada qabdah. Hak tu hak tak wajib fardu ain. Tapi kita mengaji Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala. Mengetahui itu takluk. Allah yang bersifat dengan sama, mendengar segala-gala benda yang ada. Allah yang bersifat dengan basar, melihat akan segala benda yang ada. Mendengar, melihat tu takluk. Tu wajib tu. Bukan hanya kita mengaji sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu. Mengaji sifat saja. Lepas tu Allah yang bersifat kudrah buat apa? Buat mengada ni. Mengada tu takluk. Allah yang bersifat dengan iradah buat apa? Menentulah iradah. Menentu segala-gala tu takluk. Hak kata tidak wajib fardu ain belajar takluk ni, macam contohnya takluk iradah suluhi qadim dan tanjizi qadim. Tu bukan fardu ain. Kalau hak kudrah ni 7 pula dah. Suluhi qadim, tanjizi hadis, takluk qabdah, tu fardu kifayah. Tapi kalau setakat Allah yang bersifat dengan kudrah, takluknya mengada dan meniadakan, tu rukun iman tu. Itu qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah, perlakuan Allah. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, memutuskan segala-galanya. Tu qada tu, rukun kena, tu takluk tu. Tu wajib tu. Tu wajib fardu ain. Ni. Tapi pecahan-pecahan itulah. Hak pecahan-pecahan tu hak fardu kifayah. Jadi dan baginya, bagi kudrah 7 takluk. 7 ni hak fardu kifayah ni. 7 ni jalan tafsil dia panggil. Atas jalan tafsil, atas jalan perici. Atas jalan perici ada suluhi, ada tanjizi, ada qabdah, itu jalan perici. Hak jalan ijma, jalan rekahnya satu je lah takluknya, bukan 7. Mana takluknya? Allah yang bersifat dengan kudrah, mengada dan meniadakan segala-gala perkara yang telah dikehendaki dah pada itulah hak kita nak hak ijma, hak ekah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, mengada meniadakan segala-gala perkara yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah. Hak mengada meniada itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Ni kita bicara ni. Tanjizi hadis ni bunyi payah sebab bahasa Arab. Tapi di pegangan kita okey je kalau kita biasa ngaji ilmu tauhid. Kita biasa ngaji ilmu tauhid. Cerita bab kudrah, mengada, meniadakan segala-gala. Cerita bab iradah, telah menentukan segala-gala pada azal. Cerita bab ilmu, Allah yang bersifat ilmu, telah mengetahui segala-gala pada azal. Ada ni. Jadi apabila kita ngaji gini, dari segi pegangan, walaupun dah iradah ta'alluq apa? Tanjizi qadim. Ilmu tanjizi qadim. Tak biasa hak gitu, tak biasa nama. Hak pegangan okey kalau kita dah biasa duk ngaji ilmu tauhid. Hak saya biasa buat contohnya orang ngaji Quran. Kadang-kadang kalau kita tanya tiba-tiba hukum-hukum mak hak dia baca tu, bukan semudah juga nak segera jawab. Nak tanya dia, nampak baca comel. Tanya dia bab-bab mak apa semua, tak boleh nak jawab kadang-kadang. Tapi dah dia baca sama dia ngaji sama dengan guru, dia baca betul. Dia baca betul. Tapi gapo hukum namanya tak tahu. Janji dia belajar untuk guru, bukan baca seorang. Kalau baca seorang tu nung mati 5 mati pun bolong wong tu. Tu reka sendiri ni hak berguru ni. Yang mana dia tahu baca, tapi kalau tanya mak apa semua tak nak jawab. Sama juga kita ngaji ilmu tauhid, insya-Allah pegangan kita clear. Tapi ta'alluq nama tu je. Hak nama tu sahaja yang kadang-kadang ditukar, tak apa nak boleh ingat.
Tapi bukan kata Allah kalau tak tahu ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah, tak tahu ta'alluq tanzil qadim bagi iradah, macam mana qada qada awak pegang? Qada qada kita pegang hak berlaku ni semua Tuhan buat. Tuhan buat sebagaimana Tuhan kehendak pada azal. Tu ta'alluq kudrah dengan iradah. Tuhan buat sekarang tadi. Tuhan menentu azal tanzil qadim. Tapi dia tanya tanzil hadis dari qadim, tak dia nak jawab. Tak dia nak jawab dari segi istilah ilmu, dari segi isi pegangan tak ada masalah. Janji kita mengaji akidah je. Contoh kita duk bicara hak kudrah terdahulu. Allah yang bersifat kudrah mengadakan dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin atas muwafaqah iradah. Tu yang kita nak. Mengada meniada tu dia panggil ta'alluq tanzil hadis. Tu hak secara ijma' secara rekah. Tapi dalam kitab ni dia pecah kepada secara tafsil, secara perinci, jadi keluar 7 ta'alluq. Kalau dah kitab Takribul Ikhwan keluar 8 ta'alluq. Tapi hak tu secara panggil secara tafsil. Ni hak fardu kifayah. Adapun kita berpegang Allah mengada dan meniadakan segala-gala perkara, hak tu tetap dah tu, hak tu qadar rukun iman yang keenam. Hak tu tetap dah tauhid kita mengesakan Allah pada perbuatan, hak tu tetap dah. Tauhid kita ni mengesakan Allah pada perbuatan ni. Semua yang berlaku ni Allah buat. Allah mana? Allah yang bersifat al-qudrah. Allah buat ni dia panggil ta'alluq tanzil hadis bagi qudrah. Ni Allah buat segala-gala perkara ni. Ni hak tauhid kita mengesakan Allah pada perbuatan. Tetap dah sininya. Tapi nak semoleknya hak secara 7 ta'alluq tafsir tu kita kena ambil jugalah. Sebab apa? Sebab wajib itu belajar tu. Wajib fardu kifayah. Ada ni. Dia tak sama dengan sunat. Cuma kita ni kadang-kadang dia bila sebut fardu kifayah ni dia jadi macam ringan. Pahala fardu kifayah lebih besar daripada fardu ain. Sebab fardu ain ni selamat diri je. Tak boleh nak tolong siapa-siapa. Fardu kifayah orang lain selamat daripada dosa kerana kita yang tahu ilmu fardu kifayah. Kita yang tahu ilmu fardu kifayah, orang lain jadi tak dosa belaka. Tu besar manfaat tu. Adapun kalau fardu ain ni kita seorang aja. Orang paling hampir dengan kita sebelah kita pun tak boleh nak jakit tu. Kita boleh jakit, boleh tolong hak fardu ain. Tak boleh tolong. Hak paling hampir, suami isteri dia paling hampir, adik beradik hak paling hampir, tak boleh gemari tu. Tak boleh gemari tu fardu ain tu. Kalau fardu kifayah ni satu daerah dia ni sabit dia pandai, satu daerah tak berdosa. Dah. Kata-kata besar ilmu fardu kifayah ni. Kita sebut kata fardu kifayah, tak apa. Tak apa tu. Fardu kifayah je, jangan fardu. Ni kalau kita ceritalah hak jelas-jelas. Orang lelaki. Ada orang peseng yang rajin sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang jenazah dia malas. Ni yang panggil dak cerdik kan. Main sunat dia rajin. Sembahyang jenazah dia malas. Dia tahu orang ramai dah sembahyang kan. Ni. Sembahyang apa main jenazah tu? Fardu tu bukan main sunat. Jadi kenapa yang rajin sembahyang sunat, sembahyang jenazah tak embuh, malah. Kadang-kadang ada dah pun tak sembahyang. Sembahyang tak ada lah, itulah, inilah. Tengok kalau sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Jadi dia panggil apa ni? Tak cerdik lah. Tak cerdik orang panggil. Sebab itu fardu. Tapi dia kira dah orang lain sembahyang dah. Orang lain semayang, pahala fardu boleh kau semayang je, bukan boleh kita pun. Kita kalau pergi semayang juga boleh pahala fardu juga, bukan boleh pahala sunat. Ada ni. Kita kata siap dah orang semayang. Kita sapa tu orang duduk kubur dah. Orang pun sesat dah kubur balik. Kita pun semayang atas kubur. Pahala fardu tu bukan pahala sunat. Ada ni.
Tetap fardu kifayah. Walaupun orang siap belaka dah semayang, orang ke bumi dah, kita baru sapa, kita pun semacam dah satu tubuh. Boleh pahala fardu, bukan pahala sunat. Pada ni. Jadi kira tak pelik jadinya. Sembahyang sunat rajin, sembahyang jenazah tak ambuh. Sebab apa? Sebab orang sembahyang dah. Itu bukan sembahyang sunat, sembahyang fardu. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kita hak bab ilmu fardu kifayah pun kita usahakanlah. Sebab belajar tu belajar ilmu fardu. Kalau pandai pahala fardu. Cuma tak nekanglah waktunya. Hak nak nekannya hak sah. Hak bicara terdahulu wahdaniyah. Sekarang kita bicara qudrah. Nanti bicara iradah. Hak tiga ni. Wahdaniyah, qudrah, iradah. Kena permatikan molek. Kemah molek di sini. Kemah molek. Jadi hak ulang. Biasalah cakap dengan orang tua-tua. Orang tua-tua dia nak gitu. Orang muda-muda ni dia lain sikit. Tapi kita ni majoriti orang tua. Kita rakyat orang tua lah. Tak? Majoriti kita orang tua, rakyat orang tua lah. Sebab apa? Sebab sining ni di wahdaniyah terdahulu, bicara kudrah sekarang, nanti bicara iradah lagi panjang. Ini adalah rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam faridatul faraid kita ni, hak nombor 1 nota kaki di luar, hak nombor 2 nota kaki di luar. Hak ni kena letak molek ni. Hak nombor 1 nota kaki berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun, usaha. Hak nota kaki nombor 2 di bawah tu hak berkaitan dengan termasuk perkara yang jahat. Tu nota kaki nombor 2. Hak nota kaki nombor 1 berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun, usaha. Ni dua-dua ni bab ikhtiar usaha 1, bab ketentuan jahat 1. Hak ni 2 ni lah hak paling banyak berlakunya terpesong. Terutama ikhtiar dan usaha. Sebab di tajuk rukun iman yang keenam tidak ada sebut bab ikhtiar dan usaha. Tetapi di tajuk rukun iman yang keenam nyata sebut berkaitan dengan syarihi, perkara jahat, qada dan qadar. Itu nyata. Perkara jahat, qada dan qadar memang sangat nyata di rukun iman yang keenam. Tapi walaupun sangat nyata di rukun iman yang keenam, boleh ada juga di kalangan orang-orang yang semayang bang tak tinggal, berjemaah dalam waktu di masjid, tiba-tiba tak pun berpegang perkara jahat tu datang dari qada dan qadar Allah. Allah situ habis cerita. Tidak berpegang qada Allah satu perkara dah. Berhasil pekerjaan jahat bukan qadar Allah, satu lain pula tu. Ada ni. Semata-mata perkara jahat bukan qada Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Kita yang memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat. Menentukan. Satu dah pegangan terpesong. Berhasil pekerjaan jahat yang kita pilih sendiri tadi pun bukan Allah juga yang melakukan. Itu satu pulaknya pegangan terpesong. Ada ni. Sebab mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada Allah ni, bukan datang dari Allah, bukan kedua-dua. Bukan qada Allah dan bukan qadar Allah. Ada ni. Perkara jahat bukan datang daripada Allah, keluar dua hak bukan Allahnya. Bukan qada Allah dan bukan qadar Allah. Bukan qada Allah satu pegangan yang sesak suku, bukan qadar Allah pula satu pegangan yang sesak suku. Satu cukup dah, ni dua. Menafikan perkara jahat daripada Allah, menafikan qada Allah. Menafikan daripada Allah, menafikan qadar Allah. Tak ada. Tak ada ni.
Faham tak? Hak dalam kitab kita ni Mu'tazilah, perkara jahat bukan qada tapi qadar. Ingat ni. Hak nota kaki nombor 2 di bawah tu. Hak nota kaki nombor 2, saya sebut dah minggu lepas, amati molek tu. Hak nota kaki nombor 1, baik tak usaha, di situ ahli sunnah wal jamaah, di situlah bicara qadariyah, di situlah bicara jabariyah. Hak nombor 1 tu panjang sikit. Hak nombor 2 ni pergi kepada bab perkara jahat, dibicara sedikit di dalam tu. Qauluhu, katanya kata pengarang, atas muwafaqah iradah, bersetuju dengan kehendak Allah pada sedia kala. Allah mengada dan meniadakan segala-gala perkara mungkin ni muwafaqah, selaras, seiring sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala. Artinya bahawa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia tentu akan barang dengan iradahnya. Allah tidak mengadakan melainkan barang yang Allah Ta'ala kehendak dengan iradahnya. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang berpegang mereka itu dengan bahawasanya Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala menjadi, memberi bekas, mengada, menjadi ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Semua Tuhan buat juga. Hak jahat Tuhan buat juga, hak keji Tuhan buat juga. Padahal tiada menghendaki ia Allah akan dia akan segala kejahatan dan yang keji. Ni Mu'tazilah. Berlaku perkara jahat, Allah yang menjadikan kudrah, tetapi Allah tidak menghendaki iradah. Tak ada iradah. Ada ni. Ini Mu'tazilah. Dia menafikan qada jahat daripada Allah. Dia menafikan perkara jahat qada Allah, tapi tidak menafikan qadar yang menjadikan tetap Allah Ta'ala. Ada ni. Tiba-tiba perkara jahat, ketentuan Allah pun tidak ada, menjadi mengada oleh Allah pun tidak ada. Ni berat lagi ni. Kan tak? Satu cukup dah. Menafikan qada Allah, perkara jahat. Khilaf ulama tu akidah tu. Satu mengatakan kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Mana rukun iman yang ke-6? Mana rukun iman yang ke-6? Tapi pandangan muktamad kata tak kafir. Akidah yang fasik, akidah yang mubtadi'. Akidah yang fasik ni akidah yang dosa besar. Mubtadi' ni akidah yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah yang sesat. Fasik ni dosa besar. Dosa besar akidah ni lebih besar daripada dosa besar furu' agama. Dia dosa, dan kita lihat dibagi 3. Satu dosa furu', satu dosa usul. Kita ada furu'. Furu' ni hak zahir batin ni lah. Hak fiqh, hak tasawuf, dosa furu'. Dosa tak semayang, dosa tak puasa, dosa berjudi, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur, tu dosa furu' dia panggil. Dia ada dosa usul. Usul ni pegangan. Dosa usul ni pecah dua pula. Ada dosa usul yang bid'ah, ada dosa usul yang kafir. Ada ni. Hak dosa usul pegangan hak kafir, atau habis cerita lah. Hak dosa usul dalam bab pegangan usuluddin tu lah, usuluddin. Fiqh tasawuf dipanggil furu'uddin, cabang agama. Ada ni dipanggil furu'uddin, cabang agama. Iman, tauhid, akidah dipanggil usuluddin, tapak agama. Jadi dosa usuluddin ni, dosa usul agama ni ada dua, hak bid'ah dengan hak kafir. Hak kafir habis cerita. Hak bid'ah ni, dosa usul agama bid'ah lebih besar daripada dosa furu' agama. Kita kena ingat baik. Dosa furu' agama, cabang agama kena jaga. Tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, dosa yang amat-amat besar.
Tetapi dosa furung usul agama besar lagi. Pada ni. Sebab apa? Tambah pula dosa akidah Mu'tazilah ni khilaf dengan kafir tu. Khilaf dengan kafir. Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak menghendaki perkara jahat. Khilaf pada kafir. Satu pandangan mengatakan kafir pegangan ni. Hak kata bid'ah, fasik, mubtadi', hak pandangan yang satu pandangan lagi. Tapi atas pandangan kata Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, ataupun kata fasik dan bid'ah tu, dosa besar tu lebih besar daripada dosa besar furung agama. Dosa-dosa furung agama pun amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar furung agama pun amal ibadah kita tidak diterima. Pada ni. Mana dosa besar furung agama? Kita makan mana? Hasilan-hasilan yang haram. Kita tak jaga perut kita daripada memakan makanan yang berpunca dari sumber yang haram. Amal ibadat kita tak ada terima. Kita tak terima. Itu dosa furung agama baru tu. Orang yang buat ibadat tapi riak, tak terima. Amal dia tak terima, pahala tak ada, batal pahala. Hak pahala siap-siap dah ni tiba-tiba bersifat dengan sifat hasad. Tu dosa besar furung agama tu. Hak pahala siap dah tu pun jadi gugur semula. Ada ni. Itu dosa furung agama tu. Ini dosa usul agama. Berarti Mazali kata dalam kitab Minhaj, mereka yang berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Nescaya adalah ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa usuluddin yang khilaf pada kafir. Dosa furung agama pun pahala tak ada. So, orang buat ibadat riak, pergi Mekah riak, kena pergi semula. Tak. Tertunai dah kewajipan haji sekali sama hidup, tapi pahala ada? Tak ada. Kami pergi Mekah dengan akidah Mu'tazilah, lagilah tak ada pahala. Tapi sah ke tak? Sah. Atas pandang kata tak kafir ni, tak payah pergi semula lah. Tapi pahala apa? Kita pergi Mekah sepatut kita kena suci. Ada lagi Mekah ni kena suci. Tiba-tiba berakidah dengan akidah yang khilaf pada kafir. Ada benda ni. Tapi pergi Mekah ramai sangat, berjuta. Hak Malaysia ni sedap cerita lah. Tahun 2300 ke berapa? Baru boleh pergi Mekah. Daftar 2300. Kalau dah bawa daftar sekarang, no. Boleh. Daftar sekarang ni 2300 pun dah tahu. Kalau ikut giliran. Kalau ikut giliran. Ramanya nak pergi Mekah. Ramai nak pergi Mekah. Tapi macam mana dengar usul asas agama macam mana? Jadi macam mana orang yang kan biasa kan masjid-masjid menganjurkan khusus haji, khusus umrah. Mereka tidak pernah menekan ke kepentingan ilmu usuluddin ni. Pernah satu kali pukul 8.30 kuliah duha. Pukul 11 pukul 8.30 kuliah duha. Pukul 10.30 khusus haji. Dia takkan mari walaupun kata pukul 8.30 tu ngajar kitab tauhid pun tidak duli. Tak duli. Dia mari nak khusus haji je. Dia marilah pukul 10.30 lagi. Ada ni. Tak peduli. Dia kena nak pergi Mekah aje. Lepas tu dia ngajar bab akidah ni macam mana?
Orang nak pergi khusus haji ni tekan molek, bab akidah kena tekan molek, bab semayang tiang agama biar ada tiang sungguh. Bukan semayang ada. Kemudian hati ni kena betul ni. Kena ikhlas ni, kena ikhlas. Jangan kerana lain ni, kena ikhlas kerana Allah. Tapi pertama kena tekan, orang khusus haji kena tekan. Nak pergi Makkah kalau akidah tu akidah yang Mu'tazilah terpesong, Tuhan tak akan terima. Walaupun sah sekalipun tak kena ulang balik pun Tuhan tak akan terima. Kena tekan gitu. Ni hanya semata-mata khusus haji. Waktu saya pernah sebut, nak pergi Mekah kena buat temu duga. Tanya dulu akidah macam mana. Kalau akidah gagal, balik dulu. Ramai lagi nak pergi Mekah, awak balik dulu. Tahun depan pula mari. Tertanya balik bang akidah dulu ke dok. Kena gitulah. Sebab sekarang orang ramai nak pergi. Yang kita pergi pada orang khusus haji saja apa? Tanya molek akidah macam mana. Dosa furung agama pun ibadah tidak diterima. Hak dosa-dosa hak riya, ujub, takabur semua tu, ni dosa akidah. Dosa akidah. Hak Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Tapi berhasil perkara jahat Allah yang menjadikan. Tu. Lepas bahagian qada. Pandai ni. Bahagian qada Allah yang menjadikan. Tapi Allah tidak menentukan. Tiba-tiba macam sebut tadi tu, Allah tidak mengqadakkan perkara jahat, Allah tidak menentukan dan Allah tidak menjadikan. Berhasil perkara jahat, kita yang buat sendiri. Hak ni hak lain pula ni. Tak ada ni, hak lain pula ni. Sekarang perkara jahat bukan qada Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini akidah yang dosa besar. Yang lebih besar dia dosa besar hak furung agama tadi. Dosa-dosa furung agama, orang berjudi masih dia berjudi, orang menarak pada masih dia menarak, orang berzina pada masih dia berzina. Bukan sama-sama. Pandai ni. Kau berjudi sama-sama, ada masa dia. Menarak sama-sama, ada masa dia. Berzina pun ada masa dia. Orang awak kerja berzina tu, awak boleh upah tu pun ke 24 jam hak jenis ambil upah tu. Masa dia beri hak wa imadud di tanah haram Mekah Madinah sekalipun. Ni cerita besar sekali dah ni. Semayang besar, Ramadan besar, haji besar. Tapi kalau orang berpegang akidah Mu'tazilah, setakat ngaji Quran, setakat semayang sunat, setakat puasa sunat, setakat berzikir bertariqah, tak bilang lah tu. Ni hak semayang, hak Ramadan, hak puasa ni, hak haji yang paling besar ni. Dan kadang malaikat catat dosa besar. Ada pahala ke semua tak besar? Hak semayang, puasa, haji tak ada. Kalau amal sunat dah sebut dah. Dengan satu pegangan Mu'tazilah, tiba-tiba perkara jahat yang berlaku bukan Allah yang beri bekah. Mana bukan qadar Allah, bukan Allah beri bekah. Dan kalau Allah beri bekah, berhasil pekerjaan jahat, mari mana? Mari daripada kita sendiri yang buat. Kita sendiri buat tu macam mana? Macam mana pula kita sendiri buat? Lah kita buatlah sebab Tuhan bubuh tenaga di kita. Tu qadariyah tu. Hak tu qadariyah. Hak nota kaki nombor 1. Hak nota kaki nombor 1. Hak nota kaki nombor 1 kan ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Hak nota kaki nombor 1. Jadi kalau perkara jahat yang berhasil ni hamba yang lakukan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak tu qadariyah. Qadariyah ni pula khilaf ulama juga, kafir ataupun dosa besar. Sama dengan Mu'tazilah hak menafikan perkara jahat qada Allah. Tetapi kalau perkara jahat tu berhasil berlaku dengan perbuatan kudrah kita, yang mana kudrah kita tidak berkait dengan Allah yang jadikan, dengan diri kudrah kita itulah yang membekah, bukan kudrah yang Tuhan letak di kita. Itu kafir ijma' ulama. Itu bukan qadariyah. Pada ni mana? Dan memang hak saya biasa jumpanya, hak menafikan perkara jahat daripada Allah,
menafikan ketentuan, tidak ada ketentuan Allah, qada tidak ada perkara jahat, dan juga menafikan qadar. Qadar pun tidak ada. Qadar pun tidak ada. Bukan Allah yang menjadikan. Kita yang menjadikan sendiri. Kita menjadikan sendiri itu setara mana sendiri? Dengan kudrah yang ada di kita lah. Bagi kita ada kudrah ni kan, ada tenaga. Berasa tak ada tenaga? Ada tenaga. Tenaga ni bagi mana ni? Tenaga ni Allah yang bubuh di kita. Lepas tu, lepas Allah jadikan tenaga di tubuh kita, yang menggerakkan usaha kita bukan Allah dah tenaga tu. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Hak nota kaki nombor 1 tu. Bak ikhtiar usaha. Kan tak? Tu hak terpesuh hak lain pula. Terpesuh hak lain pula. Tetapi kalaulah kita menjadikan dengan diri kudrah yang ada di kita, yang tidak berkait dengan Tuhan yang letak kudrah di kita, itu kafir ijma' ulama'. Hak kafir ijma' ulama' ni, semayang puasa kena qada, Mekah kena pergi semula. Ada hak kafir ijma' ulama' lah. Mana? Dan saya biasa sebut dah sebelum ni, mula-mula sekali yang jadi amati sangat-sangat bab pegangan, mari daripada ketentuan jahat lah. Yang jadi amati dalam bab pegangan, mula-mula mengajar, tanya tak mengajar straight gitu, tanya. Bila minta mengajar, nak ngaji kitab apa? Biasanya orang minta kitab fiqh, bab semayang. Bagus lah tu. Bab itu tiang agama. Ada ni, diminta fiqh. Baca fiqh. Munyatul musalli. Mula-mulanya. Tapi dah mengajar fiqh ni seliklah tersentuh perkara jahat qada Allah. Tu mula-mula. Tanyalah seorang kalau kita kata ketua pelajar lah. Ketua pelajar. Kita ni siapa ketua pelajar? Kita siapa ketua pelajar? Tak pernah latih tak ketua pelajar dengan penolong ketua pelajar. Ambil nama kedatangan. Pagi-pagi panggil nama, angkat tangan. Jadi hak tanya ni, dia lah hak paling sungguh. Hak ajak pergi ngajar pun dia. Dan dia minat belajar daripada dia kayuh basikal. Masa tak kahwin lagi. Kayuh basikal pergi rata riti. Tapi masa tu ada kereta. Dah lah cerita lama. Tak kahwin lagi. Hak masa saya ngajar tak nak dia kat umur 30 tau. Mana lama dia bahi ngaji, dia bahi. Dengan kayu basikal pergi rata riti. Dia banyak tu guru dia ngaji. Tu guru hak semayang pakai niat dia ngaji kok. Tapi dia tinggal tak ikut. Tapi mana bunyi kata orang ngajar dia pergi, bunyi kata orang ngajar dia pergi. Kenalah dia kata hak jenis semayang pakai niat. Lepas tu undur aku setang salah gitu tu. Makna minatnya bunyi mana ada orang ngajar dia pergi. Mana aja dia pergi. Masa apa ke semayang pakai niat dia pergi juga, tapi dia ikut. Salah. Dia tahu salah. Perkara jahat, ustaz takkan jahat mari Tuhan juga. Mana pula? Mana pula gitu? Cuba kau sebut rukun iman hak 6 perkara sebut. Sampai yang ke-6, untung baik, untung jahat daripada Allah. Comel hak cakap untung baik, untung jahat daripada Allah. Dan untung jahat tu ke apa? Kenapa untung jahat daripada Allah? Tak boleh nak jawab. Apa dia untung jahat? Tu mula dari situ. Tukar kita kepada kitab tauhid. Lagi fiqh warna tauhid. Tak lupa. Mana ni? Barulah tahu banyak orang pesen gitu. Kemudian pada ni menafikan perkara jahat daripada Allah. Menafikan dua perkara. Menafikan perkara jahat daripada Allah, menafikan qada ketentuan Allah. Dan menafikan perkara jahat daripada Allah, menafikan qadar perbuatan jahat tu daripada perbuatan Allah. Jadi menafikan dua. Hak nata kaki nombor 2 ni, Mu'tazilah menafikan Allah menghendaki, tapi Allah menjadikan. Ini hak Mu'tazilah. Jadi kalau hak menafikan perbuatan Allah, perkara jahat yang melakukan adalah perbuatan kita,
Perbuatan kita macam mana ni? Tuhan letak dah kudrah di kita. Hak tu hak nombor satu. Hak nata kaki nombor satu. Hak berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar, pilihan. Kasbun, usaha. Yang mana dah ahli sunnah wal jamaah, ikhtiar usaha ni iktibar kira pada zahir jua. Kira zahir je. Batin hakiki, ikhtiar usaha, hak Tuhan belaka juga. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Iktibar zahir je. Zahirnya kat mana? Zahirnya ikhtiar usaha tu hak kita. Kemudian ayat Quran pula menyandarkan perbuatan kita. Maka kita pun berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Itu ahli sunnah. Jadi kalau batin hakikinya, pilihan dan perbuatan hak Allah juga, tak ada kitanya, memanglah tak ada lah. Dah berlaku ni, inilah qada qadar. Hak mana? Dah saya tanya hak mana lah. Hak sedang berlaku sekarang ni lah. Hak di kita masing-masing berlaku sekarang ni apa benda? Hak berlaku di kita sekarang ni. Hak zahir, hak organ dalam, semua yang berlaku tu qada dan qadar Allah. Sekat tu je. Ni pegangan kita ni. Hati tak ingat sebut sama-sama dah. Hati ingat tak ingat, ini kekuatan dalaman. Itu bukan bicara i'tiqad. I'tiqad kita mengaku putus di hati segala-gala qada dan qadar, termasuk diri ikhtiar usaha qada dan qadar. Ni duduk sini dah kemas dah ni. Sah lah iman kita. Sebab apa? Sebab jazam dah ni, putus dah ni. Tapi di hati tak ada langsung ingat kepada qada qadar Tuhan. Tak ada salah-salahnya. Mana ni? Hak nak ingat ni, ini mari daripada kekuatan dalaman. Mari mana ni? Mari daripada ihsan. Mari daripada ihsan. Apa ihsan terdahulunya? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu ihsan. Mengabdikan diri akan Allah ni, mula-mulanya mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Atau mula-mula. Kemudian apabila kewajipan beres, hak haram ditinggalkan, mengerjakan segala perkara-perkara yang sunat. Ni hak sunat ni lah yang akan mengkuatkan lagi dalaman kita. Di situ bergantung kepada kurniaan daripada Allah. Dalaman kuat, ingatan kita kepada qada-qada Allah bertambah kuat. Tapi tak ada, tak mari langsung. Kita makna kita lemah dalaman. Nak kuat dalaman mana? Kewajipan kita buat pun tak sempurna. Hak Tuhan haram pun ada hak tinggal, ada hak tak tinggal. Hak haram zahir tu tinggal lah. Tengok benda haram tidak, dengar benda haram tidak, bercakap benda haram tidak, makan sumber haram kita tak babik. Benda-benda tak baik kita tak babik, hasilan-hasilan tak baik kita tak babik. Tangan kaki kita tak buat benda haram. Tapi hati riak, ujub, takabur, hasad tu dah sebesar belaka tu. Nak mari dalam hati ada kekuatan macam mana? Sebab apa? Sebab sifat-sifat cela ni dia bukan setakat berdosa besar, pahala kita jadi rebeh. Dah lah pahala wajib kita tak sempurna. Apabila kita keadaan seumpama tu nak cerita bab kekuatan dalaman. Gitu je lah. Jadi nak timbul ingatan di hati akan qada dan qadar, itu adalah kurniaan daripada Allah. Hak zahirnya mari daripada ihsan kita tu. Mana kita mengerjakan segala perkara hak Tuhan perintah, wajib sunat dengan ilmu fiqh sempurna, ilmu tasawuf sempurna, fardu ain. Hak haram tinggal, hak makruh tinggal, hak lebih-lebih hak tak ada faedah tinggal. Ni semua ni akan mengkuatkan dalaman. Itu bergantung pada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bab ingatan. Kita tak ingat, kita orang awam, tak ada salah. Yang kita duk cakap aku tu cakap sebab tak ada salah. Itu tak ada salah. Ini cerita bab pegangan semata-mata ni.
Cerita bab pegangan semata-mata. Jazam putus di hati, sekalian qada dan qadar, termasuk diri ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar. Kita hanya berpegang qada qadar pada zahir saja. Jaga molek. Adapun hak Mu'tazilah Qadariyahnya, pilihan dan perbuatan hak kita zahir dan batin. Hak kita zahir dan batin. Hak kita macam mana? Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan hak zahir. Hak batin pun pilihan dan perbuatan hak kita juga, bukan hak Tuhan. Dan mari mana pilihan dan perbuatan kalau hak kita? Mari daripada kita memilih dengan kekuatan IQ di akal. Kita berusaha dengan kekuatan kudrah yang Tuhan letak kita. Itu Qadariyah. Jadi zahir batin hak kita. Zahir mereka berpegang itu usaha hak kita. Batin hakiki itu usaha hak kita. Bukan Tuhan. Tapi bukan hak Tuhan pun boleh pilih ni kekuatan IQ Tuhan letak. Boleh berusaha ni kekuatan kudrah hak Tuhan letak. Tapi hak ni panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah letak IQ di akal. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Lepas tu memilih, menilai dan memilih IQ sendiri yang buat, bukan Allah yang buat. Berusaha, tenaga sendiri buat, bukan Allah buat. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Tak dah lah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah separuh letak IQ di akal. Perbuatan Allah separuh letak kudrah di kita. Habis kerja Allah. Memilih kerja kita sendiri dah. Berusaha kerja tenaga kita sendiri dah. Itu panggil musyrik. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak qadarah ni khilaf ulama. Kafir ataupun dosa besar. Mana ni? Ada pun Jabariyah. Zahir batin pun tak ada. Hak Jabariyah, bukan. Hak Jabariyahnya zahir batin pun tak ada Jabariyah ni. Hak batin tak ada, betul lah. Hak batin tu hakiki Tuhan, betul. Hak batin tu. Hak zahir dipegangan tak ada juga. Hak kita usaha. Hak Tuhan belaka. Nak Jabariyah. Kita dipegangan, kita berpegang. Itu usaha ni hak kita. Tapi kita usaha ni hak batin hakiki hak Tuhan juga. Jadi hak Jabariyah ni hak batin dipegangan, tak ada itiak usaha kita, hak Tuhan belaka. Di zahir dipegang, tak ada juga hak Tuhan belaka, tak ada itiak usaha kita. Itu Jabariyah. Ada ni. Satu zahir, satu batin. Hak batin ni hakiki. Hakiki hak Tuhan. Mana hukum yang kena? Segala-gala qada dan qadar. Hak hukum yang kena. Hak hakiki dia, hak batin. Ahli sunnah memang kita pegang hak hakiki. Jabariyah kita pun pegang hak hakiki. Hak rukun yang keenam. Qadariyah dah. Hak batin pun hak kita, bukan hak Tuhan. Tu qadariyah tu berat daripada Jabariyah. Hak zahir kita ahli sunnah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Qadar berpegang ada pilihan dan perbuatan, sama di situ. Jabariyah tak ada. Sebagian hak batin tak ada kita usaha, hak zahir pun tak ada kita usaha. Tu Jabariyah. Tidak berpegang di akidah, hamba ada ikhtiar dan usaha. Itu Jabariyah. Maka bercanggah dengan ayat-ayat Quran banyak sangat menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ada ni. Itu hak ahli sunnah. Qadar Jabariyah hak nata kaki nombor 1. Dia hak banyaknya timbul Qadariyah lah. Hak banyak timbulnya kerjasama hak banyak timbul. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala terkadang didatangkan dengan kami. Kami menurunkan hujan dan kami menumbuhkan. Didatangkan dengan kami.
Sebab apa dia datang kami? Sebab di situ ada kerjasama antara Allah dan makhluk Allah. Oh, dia kata dia kerjasama. Sebab tu dia datangkan dengan kami. Sebab apa dia datangkan dengan kami yang menumbuhkan? Sebab apa tak kata aku yang menumbuhkan? Sebab apa kata kami? Sebab di situ ada perbuatan makhluk yang menyemar, yang menyiram, akhirnya tumbuh. Jadi bekerjasama antara perbuatan makhluk dan perbuatan Allah. Sebab tu Allah kata kami yang menumbuhkan. Kata kok mana pula situ? Dia kami ni. Kalau aku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, yakni Allah, menjadikan jin dan manusia, melainkan hikmahnya mengabdikan dia akan aku. Atau jelaslah kami, aku. Tapi ayat Quran inna anzalna, kami yo. Lepas tu apa? Inna nahnu, apa dia? Kami. Atau kena huraian tu kami. Sebab kalau kami ni dia kena ramai. Kami ni kena ramai. Kami. Maka di situ kami bukan kami mutakallim ma'a ghairih, bukan. Mutakallim ma'a ghairih ni kita bercakap serta ada yang lain. Kami ni semua mari tujuan kami. Sebab apa dia kata kami? Sebab ni yang bercakap dan yang lain. Itu kami. Pandai ni? Anak. Dah kerti anak hantar? Anak hantar dah kerti berat. Kerti I dengan you je ni. Anak. Mutakallim wahdah. Seorang. Kita cakap seorang. Kami ni mutakallim ma'a ghairih. Kami datang, mana apa ni? Saya dan juga kawan-kawan yang lain. Itu kami. Tapi dalam Quran terkadang Allah Ta'ala datangkan dengan kami. Mana apa kami tu? Allah dan yang lain. Kami di situ dipanggil muazzim nafsah. Allah Ta'ala nak membesarkan diri Allah. Betul, Allah kata kami. Pada ni. Dia panggil muazzim nafsah. Kenapa? Membesarkan diri Allah. Bukan kami itu ramai. Tapi ada pula orang cerita inna anzalna, kami turunkan akan Al-Quran. Sebab apa kata ada kami? Sebab kerjasama Allah dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran. Jangan pergi kok tu. Kan malaikat yang menurunkan wahyu. Yelah zahir dia gitulah. Hakikinya qada Tuhan belaka. Kami jadi bekerjasama. Inna anzalna fi lailatul qadri tu. Kami menurunkan akal Al-Quran. Sebab apa kata kami? Sebab bekerjasama antara Allah dengan malaikat Jibril. Mana lagi kau tu? Cerita zahirnya gitulah. Malaikat yang menurunkan wahyu. Saya pernah dengar sekali tu ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah tu. Kita di situlah pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad iz ramaita, ketika engkau lontar. Tuhan sandar Nabi lontar. Maka Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya walakinnallaha rama, akan tapi hakikinya Allah yang masukkan pasir dalam mata kafir, bukan perbuatan Nabi SAW. Tapi Tuhan kata iz ramaita, ketika engkau lontar ya Muhammad. Bila Tuhan sandar kepada Nabi Muhammad SAW, berarti hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan. Ada orang ceramah dia kata, ni ayat yang menyatakan bahawa bekerjasama antara Allah dengan Nabi untuk masukkan pasir dalam mata orang kafir. Itu sama kat mana pula? Kerjasama tu dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Tu syirik. Di situ hanya
akhir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyandarkan ketika engkau melontar, maka ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi dah pilihan dan perbuatan tetap keesaan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Kan Nabi makhluk tak boleh bekas keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka. Nabi ke malaikah ke makhluk. Jibril makhluk tak boleh bekas. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jadi ada ajar jenis kata kerjasama. Sebab itulah kami. Sebab apa? Sebab kami yang menumbuh. Sebab di situ ada perbuatan Allah, di situ ada perbuatan pekebun. Dengan menyemai, dengan menyiram. Akhirnya berlakulah tumbuh pokok. Bekerjasama antara Allah dengan perbuatan orang yang menanam tu. Kami turun antara Allah dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak mentah pasti engkau yang kita melontar. Sebab di situ ada kerjasama antara perbuatan dengan perbuatan Nabi pada memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Kalau kita ngaji kaedah sifat 20 tak lajak sampai gitu. Sebab kita ngaji kaedah sifat 20 bicara bab wahdaniyah pada perbuatan, menafikan kam muttasi pada perbuatan, menafikan kam munfasi pada perbuatan. Ni penting kaedah sifat 20 ni. Tetapi kalau kita duk ngaji, walaupun kam muttasi kam munfasi kita tak pandai pun, tapi di akidah tak sama sekali. Kalau tanya kita, ada tak perbuatan kita berkongsi dengan perbuatan Allah? Mustahil. Itu mustahil kam muttasil. Ada tak satu perbuatan suku sakat yang tidak berkongsi, tapi perbuatan kita semata-mata tidak ada kaitan? Lagilah tidak. Itu kamun fasih kita tolak. Cuma kalau tanya kamu tasih mustahil, kamu pasih mustahil, apa faham tak kamu tasih mufasih? Saya dah erti tu. Dah kamu nak tolak kan ni, kamu dah erti. Cuba tanya molek dia. Jangan tanya kamu tasih kamu pasih. Tanya dia, ada tak perbuatan yang bersama antara perbuatan Allah dengan makhluk? Tak ada. Itu menafikan mutasi pada perbuatan. Cuma kalau tanya, awak tidak kamu mutasi pada perbuatan hak mustahil, tak pandai. Munerak ni tak pandai ni. Jangan tak kata gitu. Dia cuma tak pandai sebut je. Cuba tanya isi. Ada tak perbuatan Tuhan bersama dengan perbuatan makhluk? Oh, kalau Tuhan bersama dengan perbuatan makhluk, tak ada Rabbil Alamin. Tuhan apa gitu bersama dengan yang lain? Tak ada bersama pada perbuatan. Makna apa? Disuruh mutasi pada perbuatan. Kalau bersama pun tak ada. Kalau suku-suku kerja, ni bukan Tuhan langsung, dia seorang je buat, lagilah tak ada. Bersama pun tak ada, suku sakat lagi tak ada. Itu dia menafikan kam munfasil pada perbuatan. Tak pandai sebut sekalipun. Kalau ngaji sifat 20, insya-Allah tak akan timbul hak bersama Tuhan dengan makhluk, tak akan timbul. Ni kata ni kaedah sifat 20 yang menyelamatkan akidah kita, kaedah sifat 20. Kalau dah kemas sini dak ngaji kaedah ni, lah. Atas masing-masing lah tu. Faham tak? Hak saya sebut tadi tu bekerjasama antara Allah dengan pekebun, bekerjasama antara Allah dengan malaikat, bekerjasama antara Allah dengan Nabi pada perbuatan ni dalam rakaman. Dalam rakaman. Ada. Mana rakaman ni? Orang ada title ustaz lah juga. Manalah keesaan pada perbuatan? Tak ada keesaan pada perbuatan. Jadi kita kemah molek ni nombor 1, ambil molek kondak kaki tu. Barulah kita masuk ta'alluq tu. Ta'alluq ni ialah kalaulah kita ta'alluq ni, kalau kita baca kitab Faridatul Faraid ni, kena baca belaka lah. Tak kena baca belaka. Sebab kadang-kadang ialah kita nak fokus pada fardu ain. Nak fokus pada fardu ain. Tapi dah kitab Ma'rifatul Kifayah kita huraf fardu kifayah.
Tapi sebenarnya hak huraian yang fardu kifayah nanti di kita pun ada pemahaman tu, tapi tak adalah secara susunan kita tak ada. Secara susunan kita tak ada. InsyaAllah kita masuk dalam cerita bab ta'alluq-ta'allun, gitu lah kitanya. Tuhan buat sekarang, Tuhan buat sekarang. Ni qadar. Allah sedia kala. Sifat kudrah Allah sedia kala. Sebelum Tuhan menjadikan makhluk, apa ta'alluq sifat kudrah? Kudrah buat apa? Ni soalan ni. Soalan ni jawab ngerupang tau. Sebelum Allah jadikan apa-apa, Allah qadim. Sifat kudrah qadim. Apa sifat kudrah buat sebelum ada makhluk? Apa sifat kudrah? Kita kata kudrah, tapi Allah yang buat tak buat ni. Sanda berkudrah, sanda majah je. Yang buat tak buat Allah, bukan kudrah. Kudrah sifat Allah. Sebelum ada makhluk, apa perkara kudrah buat? Ke hujang sejuk payah nak mikir. Sebelum ada makhluk, apakah perkara kudrah buat? Soalan tu bercanggah. Kalau ada je benda ke apa ni? Hak kudrah buat bukan panggil makhluk. Jadi soalannya, sebelum ada makhluk, apa hak kudrah buat? Kan pelik soalan tu. Sebelum ada makhluk, apa perkara kudrah buat? Kudrah buat apa sebelum ada makhluk? Kudrah apa benda tak ada makhluk? Kalau kudrah buat, tak ada lah kata tak ada makhluk. Adalah makhluk Tuhan buat. Tak ada ni. Mana Tuhan tak buat apa-apa lagi. Mana ni? Tuhan tak buat apa-apa lagi. Tapi sifat kudrah Allah boleh tak nak mengadakan? Boleh. Itu suluhi koding. Kita bicara nanti suluhi koding. Boleh. Patut padam. Tuhan boleh mengadakan. Tapi Tuhan mengadakan tak? Tuhan tak mengada. Tapi boleh. Dan sifat kudrah ada kan? Bolehlah mengada pada sedia kala. Boleh je. Tapi mengada ke tak? Tak. Hak mengada sungguh, kemudianlah tanjizih hadis. Hak boleh. Macam kita ni lah. Kita seorang. Kita boleh berkahwin dengan siapa-siapa. Boleh je. Tak kahwin-kahwin pun. Boleh. Orang perempuan, seorang dia tak ada suami. Bolehlah. Boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki ajnabi. Boleh. Patut berkahwin ke tak? Tak. Itu je lah. Tapi boleh. Sama masa berkahwin sungguh. Itu tanjizi. Mana tak? Itu panggil tanjizi. Suluhi ni boleh. Mana ni? Jadi Allah sedia kala boleh mengadakan. Sebab kudrah sedia kala. Tapi mengadakan sungguh, kemudian sebagaimana yang Allah kehendak pada sedia kala. Itu je lah. Itu pecahan 7 takluk ni. Kalau balik kepada huraian, gitu saya fahamnya. Faham tu ada, cuma susunan tak ada. Macam tadi lah. Memang kita tolakkan mutasib pada perbuatan. Memang kita tolak. Tapi kalau tanya betul kan mutasib, kamu pasti tak reti nak contoh. Fardu ain tetap ada di akidah. Ta'alluq kita sambung semula. Wallahu a'lam.